الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tengok malam ini kita baca muka 26 ni. Di atas sekali saja. Di atas apa? Kita baca hadza in qaddarta. Baik, sekarang kita baca. Sebenarnya ni dia sangkut dengan minggu sudah. Kita tengok minggu sudah, kita baca muka 25 tu. Kita tengok balik. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Baris 4 tu, wayuk khazu minhu. Tengok. Tengok kita baca muka 25. Baris 4. ويؤخذ منه أيضا ألا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما. Itu kita baca tu. Dan diambil daripadanya, daripada kata Tuhan tu apa? Tak berkehendak padanya oleh sekalian yang lain tu. Diambil daripadanya pula bahawa tidak beri bekas baginya sesuatu pada segala kainan daripada barang bekas ada ia. Baik, nanti kita baca dah. Minggu sudah kita baca dah. Jadi apa kita baca ni? Jangan lupa kita ada asas pada makna ketuhanan. Makna ketuhanan iaitu terkaya Allah daripada sekalian yang lain, dan sekalian yang lain berkehendak padanya. Itu makna ketuhanan. Bila kita terkaya Allah daripada sekalian yang lain, itu kita baca masuk sekian. Macam-macam, macam-macam ni masuk pada kata terkaya Allah daripada sekalian yang lain. Lepas itu sekalian yang lain berkehendak padanya. Cuba masuk banyak. Ada masuklah sifat qudra, iradah, ilmu, hayah. Masuk juga sifat wahdaniyah. Itu apa lagi? Ini kita baca ni hari tu minggu sudah. Kita ambil daripada kata sekalian yang lain berkehendak padanya. Ambil dari situ, kata tidaklah memberi bekas. Tidak ada yang beri bekas bagi sesuatu daripada kainat. Kainat ni baru ni kainat lah. Apa memberi bekas ni? Makna memberi bekas apa? Makna mengadakan sesuatu yang tiada dan mentiadakan sesuatu yang ada. Itu kata memberi bekas. Jadi ada sesuatu yang lain, mengadakan sesuatu yang tiada,
dan meniadakan sesuatu yang ada. Adakah sesuatu yang lain daripada Allah? Tak ada lah. Tiada ada sesuatu yang lain yang beri bekas. Tiada ada sesuatu yang lain daripada kainan. Apa kainan? Kainan ni benda-benda baru lah. Alam ni kita kainan. Lah ni api menghanguskan kertas. Betul ke? Kita tengok api nyala, kita ambil kertas kering, taruh dalam api. Jadi tak ada hangus. Jadi jadi arah ni jadi abu. Jadi api menghanguskan kertas. Boleh kata gitu? Tak boleh. Maksudnya kalau api menghanguskan kertas, bila kita nak beri kertas tu hangus, tak payah kena pada Allah lah. Api pun boleh. Jadi jika kita kata api menghanguskan kertas, tu mana api tu memberi kesan, kita memberi bekas. Dia mengubahkan satu lah, mengubahkan kertas jadi hangus, jadi abu, jadi arang. Dan ni yang tak boleh ni, kita kata api menghanguskan ataupun air menumbuhkan pokok. Tak boleh kan? Tak boleh kata gitu. Jadi api menghanguskan kertas dengan apa? Dengan tabiat dia, mana dengan kuatan dia sendiri. Jadi itu juga air menumbuhkan pokok dengan apa? Dengan kuatannya sendiri. Jadi kalau air menumbuhkan pokok dengan kuatannya sendiri, jadi macam mana? Jadilah pokok bila nak tumbuh, tak payah kehendak pada Allah. Jadi adalah satu yang tak kehendak pada Allah, iaitu pokok bila nak tumbuh, dia kehendak pada ayak je. Ayak boleh menumbuh dia, tak payah dia kehendak pada Allah. Kalau ada sesuatu yang tak kehendak pada dia, itu kita kata dah kan, kata dia bukan Tuhan. Jadi bila kata Tuhan, Allah itu Tuhan, mana tidak ada sesuatu yang tak kehendak pada dia. Semua kehendak pada dia. Oh, dia Tuhan. Betul, ikut pengertian ketuhanan tu betul. Sebab tu kalau ayak boleh numbuhkan pokok, mana Allah tak sempurna ketuhanan dia. Pasal apa? Pasal pokok ni tak kena pada dia. Ataupun kalau ayak ni boleh memadamkan api. Bila api menyala marak dah kuat, nak pergi padam macam mana buat ayak. Jadi untuk memadamkan api, kita cuma kena pada ayak. Kita tak kena pada Allah. Itu tak sempurna ketuhanan dia. Jadi bila kita kata Allah tu Tuhan, sekalian yang lain kena pada dia. Kita nak tumbuh pokok pun kena pada dia, nak pergi padam api pun kena pada dia, nak hangi kertas pun kena pada dia, nak bagi potong satu pun kena pada dia. Bukan kena gantung pisau, tak boleh. Kena pada dia pergi putih, putih. Itulah baru sempurna ketuhanan. Jadi termasuklah bila kita kata sekalian yang lain kehendak padanya, mana dengan makna, termasuklah dengan makna
Tidak ada suatu yang lain yang memberi bekas dengan kuatannya sendiri. Talib. Kalau suatu itu memberi bekas dengan kuatannya sendiri, jadilah adalah suatu yang lain tak kena pada Allah. Kena pada benda yang kuatan tu. Itu biarlah nanti kita baca minggu sudah. Kalau kita buat selingan sikit, kita kata macam ni boleh tak? Kita kata suatu yang lain boleh memberi bekas, tapi bukan dengan kuatannya, dengan kuatan yang Tuhan bagi. Boleh kata gitu. Misalnya ayak boleh madam dengan api dengan kekuatan yang Tuhan bagi jadi. Bukan dengan kuatan dia sendiri. Dengan kuatan yang Tuhan bagi jadi kat dia. Boleh macam tu. Atau ayak boleh menumbuhkan pokok dengan kuatan yang Tuhan bagi jadi. Boleh tak kata gitu? Kalau pisau boleh memutihkan sesuatu dengan kekuatan yang Tuhan bagi jadi. Boleh tak kata gitu? Tak boleh juga. Tak boleh. Apa tak boleh? Dia balik yang hari itu. Balik mana Tuhan itu tak terkaya. Tuhan tak terkaya. Jadi kalau kita kata macam ni, kita kata api boleh air boleh memadamkan api tengah gawang kita tuang air boleh padam. Kalau air boleh memadamkan api, dengan apa? Dengan kekuatan dia sendiri, tak boleh. Jadilah ada suatu yang tak kehendak pada Allah, iaitu api nak padam tak kehendak pada Allah, kehendak pada air. Tak boleh lah, tak sempurna ketahanan. Kalau kita kata Ustaz, kita kata air boleh memadamkan api bukan dengan kuatan dia sendiri, dengan kuatan yang Tuhan beri jadi. Boleh tak? Tak boleh juga. Tak kala itu, jadilah Allah ini tidak terkaya. Tak cukup dengan makna ketuhanan. Pasal apa? Pasal dia tak boleh nak padam api, dia kena buat ayak. Bila dia padam api, dia kena ambil ayak padam api. Bila dia beri tumbuh pokok, dia kena cari ayak beri tumbuh pokok. Dia boleh tak potong buah atau benda-benda lembut, boleh tak potong? Boleh tak bagi putih? Tak boleh, dia kena buat pisau dulu. Jadi tak kala itu Allah berkehendak pada sesuatu yang lain. Itulah kita kata ada mustahil kan. Mustahil Allah kehendak pada sesuatu yang lain. Kalau Allah kehendak pada sesuatu yang lain, tak cukup makna ketuhanan. Jadi apa dah saya? Makna kalau nak padam api kehendak berayak. Kalau kehendak berayak dengan kuatan dia sendiri, jadilah ada sesuatu yang lain tidak kehendak pada Allah. Kalau ayak boleh memadamkan api dengan kuatan yang Tuhan beri jadi ke dia, jadilah Allah lah kehendak. Allah lah kehendak berayak untuk memadamkan api. Itu.
Tak boleh. Kalau air boleh memadamkan api dengan kuatan dia sendiri, tak boleh. Atau dengan kuatan yang Tuhan bagi jadi kat dia, tak boleh juga. Macam pisau boleh memutihkan satu dengan kuatannya sendiri, tak boleh. Jadilah ada sesuatu yang lain tak kena pada Allah. Kalau pisau boleh memutihkan sesuatu dengan kuatan yang Tuhan bagi jadi dia, boleh tak? Tak boleh tak? Jadi mana Allah pula kena pada pisau. Macam kita sakit, kita makan ubat. Jadi kalau kita kata ubat menyembuhkan penyakit, boleh tak? Tak boleh. Kalau kita kata ubat yang menyembuhkan penyakit dengan kuatan dia sendiri, jadi macam mana? Jadi mana orang sakit tak kena pada Allah. Ubat tu boleh menyembuhkan dengan kuatan dia sendiri. Orang sakit tak kena pada Allah lah. Jadi tak cukup di mana ketuhanan. Kalau kita kata ubat boleh menyembuhkan penyakit dengan kekuatan yang Tuhan bagi jadi dia, macam mana? Tak boleh juga. Jadi Tuhan itu bukan tak berubat. Bila nak bagi baik sakit, apa Tuhan kena jadikan ubat dulu. Tidak tak boleh nak baik sakit. Maksudnya penyakit ni nak bagi baik dia, terhenti pada ubat yang kuatan Tuhan bagi jadi. Jadi Tuhan bagi jadi ubat, dia bagi kuatan pada ubat, baru boleh menyembuh penyakit. Jadi tak kala itu Tuhan kendak pada yang lain. Macam itu. Tak boleh tak? Ni kita baca dua-dua ni. Suatu itu memberi bukan dengan kuatannya sendiri. Lagi satu, suatu itu memberi bukan dengan kuatan yang Tuhan bagi jadi ke dia. Dua-dua ni tak betul. Lah ni kita baca balik muka 25. Sangat saya baca sana wa yuqadu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqadu minhu aidan alla ta'sira li syai'in minal kainati fi asarin ma. Orang Melayu dia kata apa? Dan diambil daripadanya pula bahawa tiada memberi bekas baginya sesuatu daripada segala kainan. Sebenarnya bagi kan? Bagi sesuatu daripada segala kainan daripada barang bekas adanya. Macam mana pun tak boleh. Suatu kainan apa? Apa-apa juga benda baru dari kainan. Tidak ada suatu berkainan ini beri bekas pada barang bekas daya fi asarin mohon. Pasal apa? Ni wa illa saya baca dulu sudah ni, ulang balik ya. Wa illa lazima an yastaghna dhalikal asaru an maulana jalla wa azza. Niscaya boleh kan niscaya wa illa tu niscaya lazimlah bahawa terkaya demikian itu bekas daripada Tuhan kita. Mana? Kalau kata ubat boleh menyembuhkan penyakit dengan kuatan Tuhan bagi dia, dengan kuatan dia sendiri. Kuatan dia sendiri, niscaya sembuh penyakit itu tak kehendak daripada Tuhan.
Bahawa kaya ya, kaya demikian itu bekas pada Tuhan kita Jalla wa Azza. Kaifa di bawah itu. Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Betapa kiranya, macam mana kita nak kata ada sekalian yang lain, adalah bagi yang lain itu tak kendak Allah. Macam mana kita nak kata gitu, nah? Dan betapa kiranya kita nak kata itu macam mana? Maka iaitu yang wajib berkendak padanya oleh barang yang lainnya. Muka 26 ni. Umuman wa ala kulli halin. Hal keadaan umum. Umum ni mana? Seluruhan. Tak ada sesuatu yang terkaya kepada Allah. Semua kehendak kepada Allah atas seluruhan. Kita umum. Wa ala kulli halin. Dan atas setiap hal. Mana? Segi mana pun tak ada. Gimana pun sekalian yang lain semua kehendak pada Allah. Tak terkaya daripada Allah. Itu kita baca hadha tu. Hadha in qaddarta anna syai'an minal kainati tu yu'assiru. Dia buat yu'assiru tak kenal. Ya dhamma hamzah fathah. Hamzah fathah. Lepas tu sa tu busyadah. Busyadah atas sa. Dia baca ada yu'assiru. Yu'athiru bi tab'ihi. Hadha itu apa? Lepas tu itu bermula ini. Mana? Kalau kita kata sesuatu memberi bekas, saya adalah sesuatu yang lain tak kendak pada Allah. Ini kata tu. Ini dia kata. Bermula ini jika engkau takdirkan, in qaddarta tu, jika engkau takdirkan bahwasanya suatu tu kata anna syai'an tu, bahwasanya suatu minal kainati, bahwasanya suatu daripada kainat yu'athiru bi tab'ihi, memberi bekas dengan tabiatnya, dengan diri dia sendiri, tabiatnya. Kalau kata ubat boleh menyembuhkan penyakit dengan diri dia, dengan kuatan dia sendiri, saya nak sembuh penyakit tak kena daripada Allah. Tu. Kalau ubat menyembuhkan penyakit dengan kuatan Tuhan beri jadi, macam mana? Ni sambung ni Ba'amah. Jadi kalau ubat menyembuhkan penyakit dengan kuatan dia sendiri, ni tapi tabi'ihi tu, dengan tabiatnya, jadilah apa? Ada satu yang tidak kendak pada Allah. Kalau pula ubat itu menyembuhkan penyakit dengan kuatan yang Tuhan bagi jadi dia, macam mana pula? Yang ni wa amma kita baca baris dua. Wa amma in qaddartahu mu'assiran. Tu betul baris dah. Wa amma dan adapun in qaddartahu, jika engkau takdirkan,
Itu. Jikalau engkau takdirkan mu'asiran, mana memberi bekas. Ni kalau kita ubat tu, ubat tu. Kalau kita takdirkan memberi bekas, mana ubat tu menyembuhkan penyakit, biquwatin, dengan kekuatan, biquwatin, dengan kekuatan, ja'alallahu fihi, yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Bukan daripada tu, yang dijadikan dia Allah Ta'ala padanya. Daripada tu betul bang? Padanya. Jadi macam mana pula kalau kita kata ubat tu menyembuhkan penyakit dengan kuatan yang telah beri jadi. Ataupun apa lagi, ayak tadi boleh memadam dengan api dengan kuatan yang telah beri jadi dia. Kalau itu macam mana pula? Ni tadi. Jika engkau takdirkan memberi bekas dengan kuatan yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, kama yaz'amu katsiran minal jahalati. Kama tu seperti kata. Seperti barang yang yaz'amuhu, yang menyangka, seperti barang yang menyangka, tak apalah, dia pun menyangka, kasiran minal jahalati, kebanyakan daripada orang yang jahil. Jadi apa orang jahil? Orang jahil ni selalu kata apa? Kata ubat itu menyembuhkan penyakit, tapi Tuhan lah beri jadi. Gitu. Kata ayak boleh madam dengan api, tapi Tuhan lah beri jadi. Tuhan beri jadi ayak tu beri pada api. Tu macam tu dia tak yang tiqat orang jahil. Boleh tak? Tak boleh. Itu pun tak betul. Tak betul. Jadi jika engkau takdirkan kainat itu memberi bekas dengan kuatan yang telah bagi jadi, seperti yang tiqat orang jahil tu, seperti menyangkakan dia oleh orang jahil. Boleh tak? Fadzalika, bawah ni, fadzalika muhalun aidan, maka kan itu mustahil pula. Bukan mustahil pun, mustahil pula. Kan pono tu, pawalam tu pun mustahil. Kita kalau orang kata gitu, kita berasa macam betul, sebenarnya tak betul. Kata orang jahil tu, kata orang jahil kita berasa macam betul, tak betul. Pada pisau boleh motong, pisau ni boleh mutih satu. Kalau kita nak beri putih satu, senangnya kita ambil pisau yang tajam. Ada pisau yang tajam, kalau kita nak potong agak-agak. Kita ambil pisau yang tajam, kita potong agak-agak. Betul tak? Betul. Betul apa kita ambil pisau yang tajam? Pasal kita agak atau kita sangka kata pisau ni ada kuatan boleh mutih ke agak-agak tu. Dengan kuatan yang Tuhan beri jadi dia. Betul tu. Tak betul tu orang jahil dia tak. Jadi orang tak jahil macam mana? Orang tak jahil ni dia kena yang tiqat. Kata pisau tu tak ada apa-apa kuatan. Kuatan diri pun tak ada. Kuatan yang Tuhan beri jadi pun tak ada. Tak ada Tuhan buat kuatan kat dia.
Itu juga ayam. Tak ada kuatan. Kuatan daripada diri sendiri pun tak ada. Atau kuatan yang Tuhan buat ke dia pun tak ada. Tak ada lah. Itu juga kita makan ubat. Kita berasa ubat itu ubat tu menjarab. Sebenarnya tak ada menjarab pun. Ubat tu tak ada kuatan. Kuatan dari dia sendiri pun tak ada. Kuatan yang Tuhan buat ke dia pun tak ada. Tu ada apa dia? Tak ada apa, ada ubat ya. Ada ubat. Jadi makan ubat, sembuh penyakit, Allah bagi sembuh. Bukan pasal makan ubat. Allah bagi sembuh. Bukan bagi sembuh kerana ubat, tapi bagi sembuh ketika makan ubat. Bukan kerana makan ubat, tak kena. Allah menyembuhkan penyakit bukan kerana makan ubat. Tak. Sebenarnya ketika makan ubat. Itu juga Allah memadamkan api ketika kita curi ayam. Bukan kerana kita curi ayam, bukan. Ketika kita curi ayam. Itu juga pisau apa dia, agak-agak putih. Bukan kerana kita kerana kena pisau dah. Agak-agak putih ketika kena pisau. Bukan kerana ketika ya. Jadi Allah bagi agak-agak putih ketika kena pisau. Itu. Pada apa kita tak boleh kata dengan kuatan yang Tuhan bagi jadi, ubat menyembuhkan dengan kuatan yang Tuhan bagi jadi, so kita tak boleh kata itu. Saat kita baca pada alika, pada alika muhalun aidan, maka demikian itu mustahil pula. Kenapa mustahil? Ini depan dia bang. Li'annahu. Mana li'annahu? Kerana bahasanya. Li'annahu yasiru hina idin. Kerana bahasanya yasiru itu mana jadilah ia hina idin. Mana dia ketika itu. Jadilah ia ketika itu Maulana Tuhan kita. Tuhan kita Maulana. Maulana Jalla wa Azza muftaqiran fi ijari ba'dil af'ali ila wasitatin. Li'annahu apa tahu lihat nombor 4. Li'annahu yasiru hina idzin, kerana bahasanya jadilah pada ketika itu Maulana Tuhan kita Jalla wa Azza. Tak usah terjemah lah. Terjemah boleh lah. Yang maha besar lagi maha mulia tu. Jadilah Tuhan kita yang maha besar dan mulia itu muftaqiran, berkehendak. Mana tak kaya lah. Jadilah ketika itu Tuhan kita berkehendak. Tuhan kita tak terkaya. Dia nak bagi sembuh penyakit, dia kehendak pada ubat, atau dia kehendak bagi jadi ubat, atau dia kehendak bagi orang tu makan ubat, baru penyakit sembuh.
Jadi jadilah ketika itu Tuhan kita yang Maha Mulia berkehendak, muftakhiran mana berkehendak fi ijadi ba'dil af'ali, berkehendak pada menjadikan setengah perbuatan. Ba'dil af'ali mana setengah perbuatan, ila mana ada kepada, dia elok tu, ila wasitatin, kepada ni apa macam potong tu, potong. Kepada ila wasitatin tu, kepada wasitah ni dia tulis apa tu? Dia tulis menengahi, mana perantaraan, wasitah tu. Mana dia pergi sembuh, nak sembuh penyakit kena buat ni lu. Nak pergi padam api, kena buat yang lu. Barulah tuang baru api padam. Tu makna ayat tu jadi wasitah. Wasitah tu makna perantaraan. Perantaraan buatan Allah. Ada yang lain pula. Ada yang lain kacau. Campur tangan. Jadi jikalah ada sesuatu itu memberi bekas dengan kekuatan yang Tuhan bagi jadi, kita mustahil. Pasal apa? Kerana jadilah pada ketika itu Tuhan kita kehendak pada sesuatu yang lain, perantaraan, berkehendak pada sesuatu yang lain yang jadi perantaraan pada buatan dia. Jadi mana dia tak terkaya ya. Bila kehendak pada wasitah ni, satu yang perantaraan ni, dia tak terkaya juga. Tak boleh juga, mustahil. Pasal apa? Tak sempurna makna ketuhanan. Ini makna ketuhanan yang sempurna kerana Allah ni dia kaya pada apa pun. Satu apa pun dia tak kehendak. Lepas tu sekalian yang lain semua kehendak pada dia. Tak ada lah satu benda yang tak kehendak pada dia. Barulah sempurna makna ketuhanan. Jadi kalau kita kata ada suatu ni saya ulang, kalau kita kata ada suatu kainat beri bekas dan kekuatan dia sendiri, jadilah tak kala tu ada yang tak kehendak pada Allah. Kalau kita kata kainat tu boleh memberi bekas dengan kekuatan yang Tuhan buat ke dia, jadi macam mana? Jadilah Tuhan ini tak terkaya daripada yang lain. Ada perkara yang dia kehendak, iaitu perantaraan. Ini berkehendak mana jadilah ketika itu Tuhan kita yang Maha Besar dan Maha Mulia kehendak menjadikan setengah perbuatan pada yang menengahi. Itu sebenarnya perantaraan. Wa dzalika batilun. Dan demikian itu batil. Tak boleh. Kalau kita kata Tuhan kehendak, tak betul. Tak boleh, tak betul. Wa dzalika batilun, dan demikian itu batil. Kerana tidak boleh apa tu? Bagi. Potong bagi tu, tidak awal gitu. Kerana lima arafta tu mana kerana barang yang telah engkau ketahui. Tak boleh kata Tuhan kehendak pada perantaraan, tak boleh. Pasal apa? Kerana dah engkau tahu dah lepas kata Tuhan tu mesti terkaya, mesti tak ada yang dia kehendak. Baru betul Tuhanan ni.
Lima arafta, kerana barang yang telah engkau ketahui. Sini tulis bagi barang yang atau bagi tu. Kerana barang yang telah engkau ketahui, min wujubis istighnaihi jalla wa azza an kulli ma siwahu. Kerana barang yang telah engkau ketahui daripada wajib terkayanya Tuhan jalla wa azza daripada setiap barang yang lain daripadanya. Angkul lima siwahu, tu habis tu. Habislah kita baca tu. Cakap tu, angkul lima siwahu. Lima arafta min wujub istighnaihi jalla wa azza angkul lima siwahu. Kerana barang yang telah engkau ketahui daripada wajib kayanya Tuhan yang Maha Besar dan Maha Belia daripada tiap-tiap barang lain daripadanya. Habis itu. Itu faqad bana. Ini lain pula. Ini masalah lain. Jadi apa yang kita baca lepas? Ingatlah kita baca lepas. Mana ketuhanan? Dia boleh tahu mana ketuhanan ni. Mana daripada muka 21? Muka 21, 22, 23, 24, 25, 26. Muka 21 tu kita baca dah. Daripada atas sekali. Lepas Muhammad Rasulullah tu makna uluhiyah tu. Tu muka 21 ya. Kita baca muka 21 ni. Ada makna uluhiyati tu. Jadi kerana makna ketuhanan itu. Sampailah berapa muka? 6 muka. 6 muka. Itu makna ketuhanan. Jadi ingat dia lah apa makna ketuhanan. Senang je. 6 muka ni dua kepala kita. Itu apa makna ketuhanan? Terkaya Tuhan daripada sekalian yang lain dan sekalian yang lain kena padanya. Itu je. Jadi bila kata terkaya Tuhan daripada sekalian yang lain, ada banyak masuk segala sifat, segala apa, segala macam-macam. Bila kata sekalian yang lain kena padanya, masuk pula macam-macam. Jadi kalau kita tengok muka 21 ni, terkaya Tuhan Jalla wa Azza daripada sekalian yang lain. Itu dia tu masuk macam ni semua, segala sifat, segala apa semua masuk sampai muka 23. Dari bawah boleh dua dari bawah. Betul? Itu makna apa tu? Makna terkaya Allah daripada sekalian yang lain. Daripada muka 21 sampai muka 23 ni baik dua dari bawah. Itu wa amma istiqah tu lah. Baik 23 ni itu makna sekalian yang lain kena kepada Allah. Bila ada sekalian yang lain kena kepada Allah, start daripada muka 23, 24, 25, 26. Tu sekalian yang lain kena padanya. Masuk macam-macam. Habis tu. Kita boleh tangkap-tangkap sikit, boleh ada malam-malam jadi. Dalam mengaji ni bagi ada sikit-sikit lah bakat-bakat. Betul lah. Betul lah.
Berarti kita sambung ni faqad bana. Muka 26 baik bawah sekali. Faqad bana. Faqad bana laka. Faqad mana? Ujung ni tadi, ujung dapat tulis ni. Apa itu? Tak apalah, tak tahu macam apa. Faqad makna dia maka sungguhnya. Ada sungguhnya tu. Maka sungguhnya tu faqad. Bana mana? Ternyatalah. Ada telah nyatalah. Buat telah nyata lagi baik. Yang ni sebenarnya ternyata ni. Potong tu bang, tulis. Maka sungguhnya telah nyatalah. Bana tu telah nyatalah. Lepas tu ni atas sana, laka. Laka tu mana bagi engkau. Maka bakar bana. Maka sungguhnya telah nyatalah bagi engkau. Tadammunu. Itu dia buat ni, terkandung. Tadammunu tu mana terkandung. Jadi maka sungguhnya ternyatalah bagi engkau terkandung qauli la ilaha illallah. Terkandunglah perkataan. Qauli itu perkataan. Terkandung perkataan la ilaha illallah tu. Ini kita bincang panjang lebar minggu ni. Duk ambil makna la ilaha illallah tu. Atau kita ambil tentang ilaha tu ya. Bukan kita bincang la, kita tak bincang illallah, tak bincang, kita bincang ilaha tu. Itu yang muka. Di mana muka ni bincang ilaha tu. Jadi dia kata telah nyatalah bagi engkau terkandung perkataan qauli tu. Kataan la ilaha illallah tu lil aqsami salasati. Bagi lil aqsami salasati, bagi bahagiannya yang tiga, yang ketiga-tiga. Sebab yang tiga juga sebab kap, sebab ketiga tak boleh. Bahagiannya yang tiga. Apa bahagian tiga tu? Mana wajib mustahil lah. Jadilah ni bila kita kata la ilaha illallah, tahu tak siapa ni dia abang kita? Tahukah kamu? Tahukah engkau? Bila engkau kata la ilaha illallah, apa mana? Dalam tu semua terkandung. Terkandunglah kalian bagi yang tiga, iaitu segala mustahil. Segala apa? Segala yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Bila kita segala yang wajib, segala mustahil, segala yang harus itu mana semua. Mana ada lain lah. Yang dua jalan ni semua tak wajib, tak mustahil, tak harus ya. Mana semua ni terkandung lah kata. Dalam kata la ilaha illallah. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah. Jadi dia kata apa? Maka sungguhnya telah nyatalah bagi engkau terkandung perkataan la ilaha illallah itu lil aqsami salasati, bagi bahagian yang tiga. Allati bawah tu, allati mana apa? Yang allati tu
yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha, yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia. Jadi dalam kata kalimah la ilaha illallah tu terkandunglah galap bahagian yang 3 yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia. Cara yang 3 yang wajib pada mukallaf mengetahui akan dia fi haqqi maulana jalla wa azza, pada hak Tuhan kita jalla wa azza. Jadi lah ni bila kita kata la ilaha illallah, apa makna? Terkandunglah galap perkara yang 3, iaitu perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus bagi Tuhan. Perkara yang wajib bagi Allah ada tu dalam la ilaha illallah. Perkara yang mustahil bagi Allah ada tu dalam la ilaha illallah tu. Apa perkara yang harus bagi Allah ada tu dalam kalimah la ilaha illallah. Itu makna dia nah. Jadi bila dah dia baca semua dah, dia buat elok dah, dia tahu kita membaca, dia katakan hamba faham tak? Tentulah hamba faham. Ni kata Abah Nalaka ni kan, tentulah hamba faham bahawa dalam kalimah la ilaha illallah itu sudah terkandung perkara yang 3 yang semua mukallaf wajib mengetahui. Dia kata ni, yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia pada hak Tuhan kita jalla wa azza. Wahia, dan iaitu. Jadi perkara yang 3 yang terkandung la ilaha illallah ni semuanya wajib diketahui oleh mukallaf. Yang mana? Ini dia abang ni. Wahia, dan iaitu ma yajibu fi haqqi ta'ala, barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Satulah ada tu dalam la ilaha illallah. Wa ma yastahilu, dan barang yang mustahil pada hak Allah ada situ. Wa ma yajuzu, dan barang yang harus ada dalam kalimah la ilaha illallah tu ada. Jadi inilah kita dengan makna yang pendek, dengan apa? Kataan yang pendek. Kataan la ilaha illallah tu sudah terkandung macam-macam. Sudah terkandung perkara yang 3 yang wajib diketahui oleh mukallaf. Perkara yang 3 yang wajib diketahui oleh mukallaf. Apa dia yang 3 yang wajib yang kita kena ketahui daripada dia? Itulah dia bang, iaitu wahia tu, iaitu kalian perkara apa yang wajib bagi Allah, kalian perkara yang mustahil, dan sekalian perkara yang harus. Yang harus adalah sekalian tu. Dan satu yang perkara yang harus. Jadi sekalian perkara yang wajib bagi Allah, sekalian perkara yang mustahil bagi Allah, dan barang yang harus bagi Allah. Semuanya wajiblah diketahui, wajib diketahui oleh mukallaf. Siapa jawab mukallaf wajib diketahui semua tu. Duduk dalam kalimah la ilaha illallah. Ya.
Jadi habis kita baca daripada muka 21 tu, tadi kan kita buka muka 21 tu. Inilah perkara yang terkandung daripada mu'attah kan, izmana kuliah tu. Inilah perkara yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Dalam Muhammadur Rasulullah pula ada apa? Ini yang kita baca dari muka 21 sampai 26 ni. Inilah barang yang terkandung, dia kata, terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Habislah. Lepas tu kita lembel la ilaha illallah. Lagi kita Muhammadur Rasulullah. Apa pula ada dalam Muhammadur Rasulullah? Ini kita faham. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi al-imanu bisairil malaikati wal bisairil anbiya'i wal malaikati wal kutubis samawiyyati wal yaumil akhiri. Sudah tu. Ini kita baca minggu depan. Jadi takat ni habislah yang terkandung dalam la ilaha illallah. Minggu depan kita baca pula apakah yang terkandung dalam kata Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.